Kurikulum pendidikan jasmani terdiri daripada bidang kemahiran dan bidang kecergasan. Bidang kemahiran merangkumi 75% daripada kandungan pendidikan jasmani. Kemahiran yang terdapat dalam bidang kemahiran adalah gimnastik asas, pergerakan berirama, kemahiran asas permainan, olahraga asas, akuatik asas serta rekreasi dan kesenggangan. Gimnastik asas memberi fokus kepada pengurusan tubuh badan yang dapat meningkatkan fleksibiliti, ketangkasan, imbangan, kekuatan dan kawalan badan. Kemahiran yang dipelajari oleh murid tahun 5 adalah imbangan dynamic flip-flop, kereta sorong berganda, imbangan statik formasi piramid bertiga, imbangan songsang dirian tangan, lombol kangkang, hambur Arab, putaran menegak 180 darjah, kombinasi guling depan dan guling belakang, menyokong badan di atas palang dengan kedua-dua belah tangan, gayut songsang, Kemahiran pergerakan berirama tahun 5 memberi penekanan kepada pergerakan kreatif bertema yang menggunakan pergerakan lokomotor dan langkah lurus seperti step close, schottische, polka dan grapevine. Murid perlu membuat persembahan pergerakan kreatif bertema yang telah direka cipta menggunakan props mengikut muzik yang didengar. Guru dan murid boleh menilai persembahan yang telah ditunjukkan. Kemahiran asas permainan tahun 5 dibina berdasarkan kepada Teaching Games for Understanding atau TGFU yang diperkenalkan oleh Bunker and Thorpe pada tahun 1982. Berdasarkan kepada Bunker and Thorpe, kemahiran permainan dibahagikan kepada 4 kategori iaitu kategori serangan, jaring, pukul dan memadang serta sasaran. Hanya permainan kategori serangan, jaring serta pukul dan memadang yang dipelajari oleh murid dalam pendidikan jasmani tahun 5. TGFU juga merupakan model pendidikan yang menekankan kepada pemahaman yang menyeluruh pada setiap permainan untuk meningkatkan tahap aktiviti fizikal, menjadikan kelas pendidikan jasmani sebagai tempat yang sesuai untuk persaingan, motivasi dan keseronokan, mengembangkan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan semasa bermain dan menggalakkan pelibatan murid secara aktif. Permainan bagi kategori serangan dimainkan secara berpasukan. Terdapat kawasan gol dalam kawasan permainan. Pasukan akan masuk ke kawasan pihak lawan atau melakukan serangan untuk mendapatkan jaringan bagi mengumpul mata. Kemahiran asas kategori serangan yang dipelajari di tahun 5 adalah pelbagai cara hantaran, menerima bola dari pelbagai jarak dan arah, mengelecek dan mengawal bola, mengadang, memintas bola, melakukan tackle dan mengawal bola serta menjaring. Contoh permainan bagi kategori serangan adalah bola sepak, bola jaring, bola baling, bola keranjang, rugby dan hoki. Bagi kategori jaring, permainan dimainkan antara jaring atau dinding. Pemain perlu mengumpul mata dengan menghantar objek ke gelanggang pihak lawan yang menyukarkan pihak lawan mengembalikan objek. Kemahiran asas permainan kategori jaring yang dipelajari di tahun 5 adalah pelbagai jenis servis, pelbagai jenis hantaran, voli menggunakan alatan, smash menggunakan alatan,
rejaman dan libasan menggunakan anggota badan serta pelbagai adangan. Contoh permainan dalam kategori jaring adalah badminton, tenis, pingpong dan sepak takraw. Kemahiran asas permainan kategori pukul dan memadang merupakan perlawanan yang melibatkan dua pihak iaitu pasukan memukul dan pasukan memadang. Pasukan mengumpul mata melalui larian yang selamat dan berjaya selepas melakukan pukulan dalam pusingan atau masa yang ditetapkan. Kemahiran asas permainan kategori pukul dan memadang yang dipelajari di tahun 5 adalah membaling bola dengan tangan lurus ikut arah jam dan lawan pusingan jam, memukul bola pelbagai arah dan jarak, menahan bola dengan alatan pemukul, membaling bola dengan balingan bawah dan menangkap bola melantun. Kemahiran olahraga asas digubal berpandukan kepada kit athletics yang melibatkan kemahiran asas berlari, lompatan dan balingan. Kemahiran olahraga asas yang dipelajari di tahun 5 adalah lari pecut, melakukan pertukaran baton dalam zon pertukaran, lari beritma dalam kemahiran asas berlari, lompat jauh, lompat tinggi gaya gunting dalam asas lompatan, manakala lontar objek sfera dan lempar objek lepeh dalam asas balingan. Akuatik asas serta rekreasi dan kesenggangan merupakan bidang pilihan. Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan kolam renang dan guru yang berkelayakan. Kemahiran dalam bidang ini memberi penekanan kepada kemahiran asas renang dalam kehidupan serta menjadikan renang sebagai aktiviti kecergasan. Kemahiran akuatik asas yang dipelajari di tahun 5 adalah throwing rescue, deep water bobbing dan renang kuat dada. Kemahiran dalam bidang ini memberi fokus kepada permainan tradisional dan aktiviti rekreasi. Penekanan permainan tradisional dalam bidang ini adalah untuk mengekalkan budaya masyarakat dan memberi peluang kepada murid dari pelbagai kaum di Malaysia untuk mempelajari permainan tradisional. Bagi tahun 5, murid akan mempelajari permainan tradisional tating lawi ayam dan konda-kondi. Manakala bagi aktiviti rekreasi, murid akan mempelajari ikatan dan membina gadget. Bidang kecergasan merangkumi 25% dari kandungan pendidikan jasmani. Bidang kecergasan terdiri daripada dua bahagian iaitu konsep kecergasan dan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Konsep kecergasan memberi pendedahan kepada murid berkaitan kesan senaman kepada sistem tubuh. Senaman memanaskan badan yang boleh meningkatkan kadar nadi dan degupan jantung serta memberi penekanan kepada cara menyejukkan badan yang betul. Kemahiran yang dipelajari murid tahun 5 dalam bidang ini adalah mengira kadar nadi dan mengetahui kesan dehidrasi semasa melakukan senaman. Dalam bidang ini, murid mempelajari komponen kecergasan berdasarkan kesihatan yang melibatkan kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan otot dan daya tahan otot, komposisi badan serta pentaksiran kecergasan fizikal. Fokus kemahiran kecergasan tahun 5 digubal selari dengan matlamat pendidikan jasmani untuk melahirkan murid yang cergas dan sihat bagi mencapai kesejahteraan diri. Pentaksiran kecergasan fizikal merupakan ujian segak yang wajib dilaksanakan oleh semua murid pada bulan Mac dan Ogos. Berdasarkan kepada keputusan ujian segak bulan Mac, murid perlu melakukan aktiviti intervensi untuk mengekalkan dan meningkatkan tahap kecergasan.
Aktiviti yang terdapat dalam bidang kemahiran dan bidang kecergasan membantu murid menguasai kemahiran asas sebelum mempelajari kemahiran yang lebih kompleks serta dapat mengamalkan kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan seharian untuk mencapai kesejahteraan diri.